Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so kejap. Ada yang di lobby. Mungkin dah masuk lah kot Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua hari ni? Alhamdulillah sihat doktor. Alhamdulillah. Okay, semua sihat? dah. Alhamdulillah saya sihat. Agak-agak saya ni ada dekat mana ni? Mana tu? Bergema ke suara saya? Saya sebenarnya ada dekat airport. Patutlah bunyi macam enjin kapal terbang. Tapi sebenarnya specifically dalam Surau Airport lah. Dan sebab kita nak buat kelas ni, saya tengah menunggu pulangan kakak saya dari Sabah setelah 2 tahun dia tidak balik. InsyaAllah pukul 1 nanti dia mendarat. Okay. So, jadi hari ni kelas kita di airport lah. Walaupun semua orang tak ada di airport yang secara maya. Okay, so tadi ada Haziq kongsikan tentang MS Team. Mungkin ini bukanlah pertama kali, betul tak? Sebab saya maklum kelas-kelas yang lain juga dijalankan di MS Team, betul? Betul. Okay. So, apa yang anda rasa macam kesukaran pada peringkat awal untuk masuk MS Team ni? Apa agaknya faktor tu? Sebab apa agaknya? Belum tahu tentang setiap kegunaan yang butang-butang dalam Microsoft ni, macam mana nak masuk ke dalam tu. Mungkin itulah kot doktor. Okay, so maksudnya function-function yang ada dalam MS Team ni lah Okay, bagaimana pula dengan pelajar yang mungkin dah biasa guna MS Team daripada zaman dia belajar dulu? Adakah rasa sukar ataupun rasa mudah? Sukar pada awal tapi nanti lama-lama boleh biasa kan. Okay. So Syazah dulu, maksudnya waktu awal-awal guna MS Team ni pun kita rasa macam susah juga Susah sebab kita tak biasa dengan satu benda tu, so kita kena adapt tu ambil masa. Tapi jangan risau, nanti proses ni senang je. Okay, bagus. So, apa yang kita bincangkan ni sebenarnya dia sangat berkait rapat dengan apa yang kita nak cerita lah, ataupun benda yang kita nak bincangkan hari ni, topik dia. Kalau ingat pada minggu yang ke-7 sebelum mid-sem break, saya betul-betul minta maaf, pagi tu memang tak berapa sihat. 2-3 hari sebelum tu saya sangat pack dengan macam-macam lah jemputan ceramah sekolah, kemudian ada bengkel, mesyuarat dan sebagainya, sangat-sangat pack. Jadi hari Sabtu dia dah macam dah pengsan dah. Sebab hari Jumaat tu habis ceramah kat Shah Alam, kena balik rumah dan sebab kena jumpa dengan opah saya dan sebab dah lama tak jumpa dan malam tu ingatkan hari Sabtu dia ada tapi dia dah balik juga malam tu. Jadi macam itulah ceritanya. Okey, tapi saya bacalah respon anda di dalam Telegram berkaitan dengan apa yang kita perlu lakukan, strategi sekiranya kita berhadapan dengan pelajar-pelajar yang bermasalah pembelajaran ataupun pelajar berkeperluan khas. Okey. Dan saya kongsikan satu artikel tentang apa isu-isu berkaitan dengan pengajaran terhadap pelajar berkeperluan khas. Okey. Tapi misal kata ada soalan, boleh postkan dekat chat. Okay, dekat chat yang bentuk chat tu. Okay, later lah kan sebelum kita habis kelas boleh tanya sekali untuk topik tu. Jadi saya tak nak kita waste time, saya akan kongsikan slide So saya kongsi slide ni ataupun screen ni nanti dia akan nampak, dia akan nampak slide lah. Dia tak akan nampak muka saya. Sebab hari ni saya guna tab. Okay, so boleh nampak tak? Boleh. Keluar tak? Okay, keluar Keluar screen. Okay. So,
Topik dia ialah apa? Kompleks, kognitif, Proses. proses. Ini berkaitan dengan, kalau kita kata kognitif ni berkaitan dengan apa? Ingat lagi tak? Dia? Mental. Mental. Pemikiran kita. Okey. Pemikiran kita ni adalah satu proses yang sangat kompleks. Dia ada beberapa aspek dan beberapa komponen. Kan? Dan dia sangat berkait dengan apa yang kita bincangkan atau kawan-kawan kita kongsikan dengan pengalaman MS Team ni. Kenapa awal-awal ni kita akan rasa sangat sukar untuk masuk ke MS Team nak guna function dalam MS Team. Sehingga kan kita perlu bantuan daripada rakan-rakan ataupun kita perlu explore lagi maklumat yang ada dalam MS Team ni. Okey, so kita lihat apakah antara topiknya. Okey, beberapa perkara yang perlu difikirkan. Soalan saya sama tadi. Why is it hard to learn a new thing? Kenapa sukar untuk kita pelajari suatu benda yang baru atau kita nak menerima suatu maklumat yang baru? Tapi pada masa yang lain, kenapa seorang, why someone can understand, learn or memorize information more than other people? Dan kenapa pula sebaliknya ada orang yang boleh faham dan terima maklumat tu dan boleh ingat pula maklumat tu melebihi daripada orang lain. Okay, so ada perbezaan dia. Jadi inilah yang kita akan lihat, iaitu berkaitan dengan pemikiran kita tentang cognitive process. Apa yang berlaku dalam minda kita ataupun dalam akal kita. So dari segi cognitive process ni ada beberapa komponen lah. Yang pertama, kita akan lihat satu teori yang dinamakan teori pemprosesan maklumat atau information processing theory. Yang kedua, kita akan lihat satu aspek pemikiran yang dinamakan metacognition atau metakognitif. Okey. Yang ketiga ialah problem solving. Tapi saya takkan sentuh banyak ataupun saya takkan huraikan lah berkaitan dengan problem solving ni sebab saya akan minta anda baca. Dan yang keempat ialah transfer of learning. Perpindahan pembelajaran. Okey, jelas tak setakat ni apa yang kita akan tengok atau bincangkan? Jelas. Okey. So, kita akan fokus pada perkara yang pertama, 2 dan 3. Kenapa pula? Masya Allah. Ini pun kena pelajari ni. Okey. So apa tu teori pemprosesan maklumat? Kita nak fikir ataupun kita nak lihat apa konsep yang terlibat. Okey, bagaimana maklumat diproses dan disimpan dalam ingatan jangka pendek dan jangka panjang. Okey. Dalam banyak-banyak alatan, okey, teka-teki sikit, dalam banyak-banyak alatan apa yang memproses maklumat? Kongsi sikit. Dalam banyak-banyak device, okey, ataupun orang kata tools, alat apa yang proses maklumat? Bagi contoh. SPSS. Apa dia? SPSS. Okey, software. Okey, lagi ada? Ada idea? Apa yang proses maklumat? Peralatan apa yang proses maklumat? Contohnya. Excel boleh tak? Ya? Excel. Phone. Excel, okey. Okey, phone. Okey, selain daripada phone. Almost. Dekat. Google. Dia satu daripada orang kata search engine. Okey, lagi? Komputer. Komputer. Okey. So yang paling dekat kalau kita nak bincang tentang teori pemprosesan maklumat ni, kita akan namakan dia ataupun kita akan ambil bentuk model komputer. Okey, komputer dia ada banyak komponen, betul tak? Dalam komputer kita ada apa komponen dia? Kita ada software, kita ada hardware, betul tak? Motherboard. Kita ada motherboard. Okey. Kalau kita kata komponen utama dia, dari segi hardware ni, okey, ataupun hardware yang berada dalam motherboard, apa yang ada dalam hardware ni contohnya? Bahagian apa yang menyimpan memori atau menyimpan maklumat? Chip.
Chip. Okay, chip ni mostly is processor. Okay. Disk. Disk atau hard disk kita kan. Atau kita boleh cakap juga pen drive pun menyimpan maklumat. Betul tak? Masing-masing ada pen drive kan? Memory card dan sebagainya. Okay. So teori ni banyak berkaitan juga kalau kita nak analogikan dia sebagai komputer. Bagaimana suatu maklumat disimpan. Sebagai manusia, Allah kurniakan kita akal dan dalam akal tu kita banyak berlaku proses dalam minda kita lah berkaitan dengan pelbagai aspek. Jadi itu menyebabkan kita memperolehi pengetahuan. Okay, so konsep asas yang kita perlu faham ialah tentang pengetahuan. Bagaimana anda memperolehi pengetahuan tentang MST? Bagaimana anda memperolehi pengetahuan tentang pendidikan Islam? And anda belajar dan mendapatkan maklumat. Jadi pengetahuan ni ialah sebenarnya menekankan pemahaman konsep dan teori dalam domain yang pelbagai subjek. And seperti pendidikan Islam contohnya. Dan satu lagi ialah beside of the field, yang ni kita katakan bidang dia, dia adalah tentang kebolehan kognitif am. Cara kita menyelesaikan masalah, cara kita merancang sesuatu pembelajaran atau merancang sesuatu aktiviti, itu merupakan satu bentuk pengetahuan. Okey, ada dua benda lah. Jadi dalam pengetahuan ni dia ada pengelasan dia. Kita boleh kelaskan pengetahuan ni kepada beberapa jenis pengetahuan. Yang pertama, okey, kalau secara asasnya, okey, kita boleh katakan dia ada dua jenis pengetahuan. Iaitu pertama pengetahuan am. Okey. Dan yang kedua ialah pengetahuan khusus. Kalau orang cerita pasal pengetahuan am ni, kita akan fikir apa? Sesuatu yang umum. Sesuatu yang umum, betul tak? Kalau macam kita sekarang ni, orang katalah orang uji kita dengan soalan pengetahuan am. Sebab apa yang berlaku di sekeliling kita, betul tak? Maklumat-maklumat umum, kan? Okey, tapi dalam pendidikan ataupun dalam topik pengetahuan, am ni bermaksud kemahiran-kemahiran asas ataupun orang kata domain am. Kalau sebagai pelajar, kemahiran asas tu kebolehan dia ialah menulis, membaca, mengira, itu adalah pengetahuan am yang mana semua orang memiliki pengetahuan itu. Okey, jelas tak? Jelas doktor. Jelas doktor. Jelas tentang pengetahuan am? Jelas. Pengetahuan khusus. Maksudnya dalam bidang kita. Contohnya anda berada dalam kursus PPI. Ini adalah pengetahuan yang khusus. Anda belajar tentang psikologi, anda belajar tentang kurikulum, dan anda memperolehi kemahiran mengajar. Itu adalah pengetahuan khusus. Okey. Dan lagi satu aspek, pengetahuan ini dikelaskan dan beside of dia ada am dan khusus, dia ada lagi satu yang kita panggil sebagai 3 jenis pengetahuan yang disebut deklaratif, prosedur dan bersyarat. Okey, yang ni kena faham betul-betul sebab kat sini baru tahu kat mana sebenarnya kita kat mana masalah kita bila kita menyelesaikan suatu perkara ataupun kenapa kita susah nak adapt adapt dengan suatu perkara yang baru ataupun kita nak melakukan sesuatu pada waktu tertentu. Okey, dan ini juga yang berlaku pada pelajar. Okey. So paling mudah, yang pertama ialah deklaratif. Pengetahuan yang diumumkan. Kita tahu, kita declare. Okey. Contohnya macam kawan kita tadi sebut tentang MS Team. Kan, yang dah biasa dan dia boleh ajar dan dia boleh announce dalam Telegram tu. Ini cara dia, kaedah dia dan sebagainya. Okey. So pengetahuan umum. Okey, declare. Okey, sama ada melalui syarahan, perbincangan, penulisan tentang sesuatu perkara. Okey, yang kedua ialah prosedur. Bila kita kata tentang pengetahuan prosedur, dia adalah berkaitan mengetahui bagaimana suatu tu boleh berlaku. Okey, bagaimana seseorang tu nak masuk ke MS Team. Prosedur dia apa? Jadi dia memerlukan kita menunjukkan tindakan. Okey, dan juga prosedur tersebut. Okey, contohnya seperti aktiviti terjemahan. Pelajar menterjemahkan perkataan bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu. Okey, kalau misalnya matematik seperti operasi pecahan. Operasi pecahan dia ada prosedur dia, betul tak?
Betul. Jadi ini yang kita katakan sebagai pengetahuan prosedur. Okey, kita tahu bagaimana sesuatu perkara itu berlaku, bagaimana menyelesaikan suatu masalah. Okey, tapi ada satu pengetahuan yang kita panggil bersyarat. Okey, bersyarat ni maksudnya kita mengetahui bila dan kenapa pengetahuan yang melibatkan dua pengetahuan ni iaitu deklaratif dan prosedur ni perlu digunakan. Okey, jelas tak? Jelas. Okey, contohnya kalau kita ambil subjek pendidikan Islam, kita ada belajar tayamum, betul tak? Betul. Dalam PAFA, mungkin kita akan uji pelajar kita dengan minta disebutkan apa definisi tayamum. Jadi, ini yang kita namakan sebagai deklaratif. Dan dia boleh disebut definisi tayamum. Okey, ini kita panggil declare, deklaratif. Okey, sekarang terangkan bagaimana prosedur. Jadi ditunjukkan, betul tak? Dalam PAFA kita kena buat amali PAFA, amali tayamum. Ingat lagi? Ke zaman anda dah tak ada PAFA dah? Ada. Ataupun bincang benda lain selain daripada tayamum? Ada, doktor. Ada doktor. Okey. Okay, kan? So macam Ustazah minta kita tunjuk macam mana nak buat tayamum, amali tayamum. Okay, so ini kita, okay jelas. Ini adalah data. Okay, kita minta pelajar kita tunjuk apa kita buat sendiri tu adalah amali tayamum tu ialah prosedur. Okay, boleh? Boleh. Okay. Sekarang ni berkaitan dengan bersyarat ialah saya tanya anda, bila kita nak gunakan tayamum? Apabila ketiadaan air. Apa kita Ketiadaan gunakan air. tayamum? Ketiadaan air. Okey. So, ini adalah waktu kan adanya yang kita gunakan tayamum. Jadi, ini yang sebenarnya sangat-sangat penting ataupun sebenarnya dua atas ni sangat penting untuk memastikan pengetahuan bersyarat ni dapat dilaksanakan. Okey, tayamum bukan digunakan pada setiap masa, betul tak? Dia hanya berlaku bila ketiadaan air. Jadi dia ada aplikasi dia yang tersendiri, betul? So ini yang kita namakan sebagai pengetahuan bersyarat. Okey, so mostly masalah akan berlaku ialah bila kita ada maklumat deklaratif ataupun prosedur, tapi berlaku masalah bila kita tak dapat melaksanakan pengetahuan bersyarat. Jadi itu yang sebenarnya menjadi masalah dalam pembelajaran juga. Okey, bila dan mengapa kita nak guna prosedur tu. Okey, so kita teruskan. Okey, so ini contohnya lah. Okey, deklaratif. Okey, masa contohnya kita tahu masa perpustakaan dibuka waktu bila, kan? Apakah peraturan tata bahasa? Kemudian kalau pengetahuan yang ni pengetahuan amal. Okey, tapi secara khusus domain apakah takrif? Contoh macam tadi kita sebut tayamum. Okey. Pengetahuan prosedur pula ialah bagaimana kita memproses secara am, bagaimana kita memproses perkataan. Bagaimana kita memandu kereta. Okey. Tapi kalau khusus, bagaimana menyelesaikan kesamaan penurunan pengoksidaan dalam kimia contohnya, dan bagaimana kita nak letak pasu di atas roda pasu. Okey, kalau bersyarat pula, okey, secara am, pengetahuan am, kita akan lihat bila waktunya kita nak mengenepikan kaedah yang digunakan dalam mencuba kaedah yang berbeza dengan pantas. Waktu bila? Mungkin waktu exam kita akan baca dengan pantas. Okey. Tapi pengetahuan khusus domain, bila kita nak guna formula tertentu. Okey. Dan bila kita meluru ke jaring ketika bermain tenis dalam bidang-bidang tertentu. Okey, so ini bagaimana pengetahuan am berkait dengan dan juga pengetahuan khusus berkait dengan tiga-tiga jenis pengetahuan yang lain. Okey. So mari
kita lihat apa itu teori pemprosesan maklumat. Okey, so banyak maklumat ataupun pengetahuan yang ada di sekeliling kita. Jadi persoalannya bagaimana maklumat itu disimpan dalam pemikiran kita. Jadi boleh nampak di sini prosesnya. Boleh. Boleh lihat. Maklumat pertama diterima untuk diproses. Jadi ini sensory input, dia mewujudkan persepsi yang tertentu. Dan di sini dari segi persepsi tersebut akan dimasukkan ke ingatan kerja atau kita panggil jangka pendek, ingatan jangka pendek. Okey. Dan akhirnya maklumat tersebut boleh disimpan di dalam ingatan jangka panjang. Sama tapi ada kadang sedikit ingat dia masuk terus ataupun berlaku lupaan kat sini. Okey. So kenapa? Okey. Kat sini saya letakkan satu warna panah yang strike ni. Okey, nak tunjukkan sebenarnya ada satu tekanan transferensi ingatan kerja. So kita akan lihat bagaimana. Okey, so apa itu pemprosesan maklumat? Dia tentang bagaimana maklumat tu diterima, diproses dan disimpan. Ingat lagi arahan saya pagi tadi, apa yang perlu dibuat? Apa maklumat yang anda terima? Join Masuk group. MS Team. Join MS Team, betul tak? Jadi itu bagaimana maklumat tersebut diterima. Dan bagaimana anda proses maklumat tu dan anda menyimpan maklumat tu di dalam minda anda. Okey. So teori ini sebenarnya dibangunkan oleh ahli teori pembelajaran kognitif. Tak silap saya nama dia Gardner. Okey, teori Gardner berkaitan dengan pemprosesan maklumat. Dan terdapat 3 komponen utama dalam nak memproses maklumat. Satu ialah daftar deria. Daftar deria ni maksudnya maklumat yang anda baca daripada Telegram kan, yang anda lihat. Okey, kemudian ada video yang rakan-rakan bagi. Itu adalah daftar deria, maklumat yang kita memberi rangsangan kepada deria kita. Okey. Kemudian yang kedua, rangsangan yang penting diteruskan ke ingatan bekerja. Okey, maksudnya dekat bahagian awal ni, okey, persepsi kita sama ada dia penting ataupun tidak. Ini antara sebab sebenarnya kenapa suatu maklumat tu tidak disimpan. Kalau dia rasa maklumat tu penting, sangat urgent pada dia, maka dia akan simpan dan ingat maklumat tersebut untuk masuk ke dalam jangka pendek dulu. Tapi kalau maklumat tersebut tak penting, tak signifikan, tak ada nilai emosi, maka dia akan memilih untuk tidak memasukkan maklumat tersebut. Jadi mungkin ada kalangan kita yang terlupa sesuatu yang penting sebab dia memilih untuk tidak mengingatinya. Sebab dia rasa perkara tersebut tidak penting. Okey, ini keyword dia. Dan yang ketiga ialah komponen sistem ingatan jangka panjang untuk menyimpan satu maklumat untuk tempoh masa yang lama. Okey, boleh saya tanya? Okey, ataupun saya nak minta anda tulis dekat ruangan chat. Okey, kongsikan satu perkara ataupun satu maklumat yang ada dalam minda anda yang anda masih ingat lagi dalam jangka panjang. Peristiwa apa yang anda masih ingat sampai sekarang? Okey, so cuba post kat chat dalam masa 10 saat. Okey, 10. 9. Kongsikan satu peristiwa yang anda masih ingat sampai sekarang. 8. 7. Okey, terima kasih Nurin mulakan perbincangan. 6. Okey, lagi teruskan. Saya nak tengok ada berapa respon dalam ni, kita ada berapa ramai. Kita ada 74 orang. Mungkin 7 orang lagi mengalami masalah. Okey, dari segi memahami maklumat tersebut. Okey, teruskan. Saya nak tengok ada 70 respons kurang-kurangnya. Tadi nombor apa? 6. Okey. 5.
4. Okay, terus lagi. 3. Okay, laju sikit. 2. Okay. 1. Okay. Mari tengok apa peristiwa yang anda masih ingat sampai sekarang kenangan peristiwa Nabi nak banyak-banyak kenangan. Apa kenangan yang diingati sampai sekarang? Okey, belajar dengan kawan-kawan. Degree. Okey, pecahkan cawan dekat kan. Okey, jatuh basikal. Semangat. Abdul Rahman Husni, boleh share sikit? Sekejap ada orang nak share screen ke? Minta maaf, saya tak perlu collaborate buat masa ni. Okey. Mungkin ada yang tekan share whiteboard tadi. Okey. Apa dia? Peristiwa sama langgar dengan motosikal tu semasa DYA. Jadi siapa? Abdul Rahman ya? Ya saya. Doktor. Cerita sikit pengalaman langgar lembu ni. Siapa langgar siapa sebenarnya? Saya lengat lembu. Apa tu? Malam tu tak nampak lembu. Lembu baring. Dia duduk kat tepi jalan tu. Kiranya saya tak nampak dia terlenggak lembu tu. Oh, insyaAllah. Waktu umur berapa? Umur berapa tahun? 19 19 20 tahun ya? Okey, sekarang umur berapa Abdul Rahman? Sekarang 24. 24. 4 tahun yang lalu Ya. Lebih kurang? Okey, masih terpahat di ingatan sebab patah bau. Oh, Masya Allah. Itu lagilah diingati Ya. Okey, terima kasih Abdul Rahman. Baik, sama doktor. Okey, Irfan kena rotan dengan cikgu. Susah senang waktu degree. Syed Haziq jatuh basikal. Pindah sekolah. Tak nak masuk tadika Fatin? Okey. Convocation. Okey, kemudian jatuh tangga, accident. Lawatan ke Singapura. Ain Sakinah boleh cerita sikit? Ya doktor. Bila pergi Singapura? Bulan 11 tahun 2019. Waktu tu dengan maksudnya di universiti ke? Universiti UKM. Okey, so dia buat lawatan ke sana lah. Betul, lawatan ke sana bawah jabatan dakwah kepimpinan. Buat apa dekat sana? Pergi melawat tempat spesifik tak? Kami pergi melawat dekat masjid. Saya terlupa nama masjid dia. Lepas tu kami tengok cara perkuburan Islam dekat sana. Diorang punya kubur tu memang besar. Macam macam kalau kita ni kan apa tu? Kalau kubur Islam dekat Malaysia, maksudnya kita tanam dia kan. Tapi diorang yang lama-lama diorang akan simpan. Lepas tu dah dalam 25 tahun diorang akan tindihkan balik. Maksudnya kan benda tu dah luput, diorang akan tanam berperingkat lah. Itu dia punya keistimewaan kubur Islam di Singapura. Sebab diorang kan kecil tempat dia, tak sebesar macam Malaysia. Saya tengok situ dan adalah beberapa lawatan apa situ. Maksudnya tapi paling ingat dekat kubur lah. Okey. Okey, terima kasih Ain Sakinah. Interesting. Okey, pengalaman interesting. Okey, Syazana Najwa Susat dengan adik-beradik kena rotan ni pun saya pun masih ingat lagi lah. Boleh terbayang macam ni saya kena rotan dengan ayah saya. Jatuh waktu berlari, jatuh tangga asrama, Masya Allah. Jatuh sampai sesak nafas. Okey.
ayah merajuk sebab tak nak belajar di Mesir. Najwa pergi Turki. Okey, Siti Nur Ain. Boleh share sikit? Kalau boleh bayangkan maksudnya cerita sikit macam mana, apa perkara yang menyebabkan ayah merajuk ni. Akhirnya pergi Mesir ke tak? Boleh doktor? Akhirnya Ain pergi ke Mesir ke tak? Saya tak menyambung pelajaran ke Mesir sebab memang tak nak, tapi ayah mengharapkan anak dia belajar di Mesir. Tapi saya memang sebab kakak seorang tu pun ayah suruh belajar, tapi diikut je lah belajar dekat Jordan. Tapi saya ni macam mungkin melawan sikit ke tak tahulah kan, tapi sebab kita dah tak nak, so bila dah dapat melanjutkan pelajaran, dapat panggilan Universiti Malaya, so ayah saya macam ada rasa bangga sikit. Tapi ada satu peristiwa yang menyebabkan ayah saya macam teringat balik kenapa tak nak pergi Mesir kan. Sebab saya lambat pergi buat check up. Lepas tu hospital kerajaan dah tak nak terima. Jadi ayah saya jadi macam marah sikit pastilah. Ada berlaku argument ke ataupun macam tak adalah apa bertengkar lah macam kata-kata yang ni ke? Tak bertengkar pun, cuma tak bertengkar, cuma biasanya apa yang ayah saya suruh memang anak-anak dia ikutlah kan. Tapi untuk satu benda ni terpaksa tak ikut sebab memang tak nak pergi, macam tu lah. Okey, terima kasih banyak Siti Nur Ain. Najwa pernah pergi Turki Okey, alhamdulillah. Jadi kenapa saya tanya pengalaman-pengalaman ni sebab apa yang anda ceritakan atau apa yang anda tuliskan dekat ruangan chat tu ialah maklumat yang telah disimpan dalam ingatan jangka panjang So kita akan lihat di detail sikit. Okey, so apa proses yang berlaku? Okey, yang pertama kita kena sedar atau kita kena faham sebenarnya proses pembelajaran ni dikawal oleh pelajar. Kalau ingat tadi, pelajar memilih apa yang penting ataupun tidak penting. Jadi sebenarnya pembelajaran boleh dikawal oleh pelajar. Okey, sama ada dia secara sedar ataupun tidak sedar pembelajaran berlaku. Kemudian dalam proses maklumat ni dimasukkan ke dalam minda juga, okey, dia menentukan apa yang seseorang pilih untuk dimasukkan ke dalam ingatan jangka panjang dan berapa banyak difikirkan tentang rangsangan. Jadi ada dua benda. Satu, pilihan dia. Yang kedua, kuantiti dia. Sebab tu dalam minda kita sebenarnya, maklumat yang kita simpan tu kadang-kadang adalah maklumat yang terpilih, selected information. Bukan semua benda yang kita ingat tentang semua, bukan semua perkara yang kita ingat dalam minda kita. Sebab fikiran kita mungkin memilih-milih ataupun kita memilih-milih maklumat yang kita perlukan. Okey? Kemudian bagaimana pelajar mendekati peluang pembelajaran? Ialah yang pertama maksudnya nak buka ruang dan potensi untuk pelajar kita menyimpan maklumat itu dalam minda dia. Yang pertama ialah motivasi dan orientasi pelajar. Okey, motivasi mereka. Maksudnya untuk memahami maklumat ataupun mengikuti pembelajaran, memberikan tumpuan. Itu yang akan menentukan tenaga mental mereka. Kalau misalnya pagi ni anda sangat bermotivasi, kan, anda akan membuka ruang kepada minda anda untuk menyimpan ataupun memberi tumpuan terhadap pembelajaran. Tapi kalau misal kata, kita tahulah kan, kadang-kadang kita tak ada motivasi mungkin disebabkan masalah-masalah yang tertentu. Contohnya bila berlaku internet connection yang tidak berapa bagus. Okey, apa perasaannya? Boleh beri fokus tak terhadap pembelajaran? Tak boleh. Tak Tak boleh kan, dan bahkan kita akan mungkin tak ada mood nak belajar ataupun kita pilih untuk tinggalkan pembelajaran tu. Sebab dia antara faktornya ialah sebab dia disebabkan oleh motivasi dan tujuan. Orientasi ni ialah tujuan ataupun sebab kita. Okey, itu yang akan menentukan tenaga mental kita yang nak memberi tumpuan dan sebagainya. Tapi kalau anda dalam keadaan yang sihat, anda dalam keadaan bersedia, jadi maklumat tu mudah untuk diproses. Okey, yang kedua ialah disebabkan pengaruh. Pengaruh ni maksudnya disebabkan ada insentif, okey, maksudnya hadiah kan, reward, points, okey, atau disebabkan ada hukuman. Ingat tak second message saya?
Saya cakap apa tadi dalam group? Jika anda tidak join sesi pada kali ini, anda dikira sebagai Akan dianggap tidak hadir. Tidak hadir. Jadi itu adalah contoh penghukum luar. Okay, jadi sebab ada hukuman di situ dan dia memberi pengaruh kepada seseorang untuk mempelajari cara memasuki MSK. Okay, dan beside of that, because of kepentingan intrinsik lah. Intrinsik ni maksudnya kepentingan peribadi. Kepentingan peribadi ataupun contohnya keseronokan untuk belajar, kan, untuk mengetahui ilmu, kan, kepentingan diri sendirilah. Okay, dan yang terakhir kita perlu faham pemprosesan maklumat berkait dengan proses eksekutif. Maksudnya execute dan mengarahkan seseorang membuat kuota. Salah maksud dia ni. Okay, maksudnya kita mengarahkan maklumat tersebut. Okay, disimpan di bahagian minda kita. Okay. Okay, seterusnya kita lihat. Okay, so yang pertama ialah daftar deria ataupun ingatan deria. Ini the first stage. Okay, yang mana kita tahu maklumat yang kita terima datang daripada setiap deria kita. Okay, so nature dia ialah maklumat ni sebenarnya dipegang secara ringkas. Okay, maksudnya sangat sekejap dan sangat simple. Dia tidak terlalu heavy. Jadi otak kita memegang maklumat tu secara simple. Okay, ini arahannya, ini maklumatnya. Okay, that's it. Dan mostly maklumat tersebut boleh hilang kan, secara dan tidak dihadiri secara sedar. Okay. Okay, maklumat juga ataupun yang berdasarkan deria kita yang kita lihat, kita dengar, kita bau, kita rasa dan sebagainya, okay, akan membentuk persepsi. Iaitu tafsiran mental berdasarkan pengetahuan, pengalaman, keadaan dan faktor-faktor lain lah. Dan akhirnya dan seterusnya kita kena faham di sini memerlukan satu aspek yang penting iaitu perhatian. Sejauh mana pelajar memberi tumpuan di dalam bilik darjah. Maksudnya dalam waktu kalau kita mengajar dalam bilik darjah pun nanti bila anda pergi darjah mengajar, kan, sejauh mana pelajar tu memberi tumpuan. Itu sebenarnya akan memberi peluang yang lebih tinggi lah untuk dia memproses maklumat tersebut. Maksud perhatian ni dia aktif. Menghadiri rangsangan dengan pilihan. Maksudnya dia menyertai ataupun menerima rangsangan tu dengan pilihan dia sendiri. So penting kat sini untuk menumpukan perhatian pelajar pada aspek yang paling penting dalam perkara yang diajar. Jadi timbulkan minat mereka untuk belajar. So ini yang perlu anda fikirkan dalam nak menggunakan RTH anda tu. And the first thing set induksi. And bagaimana kita nak menimbulkan minat pelajar kita. Okay, untuk supaya mereka dapat memberi perhatian. Jadi antaranya gunakan isyarat. Okay, buat hubungan emosi dengan bahan kan. Maksudnya tunjukkan bahan yang mungkin mendatangkan nilai sentimental and pengalaman emosi kepada pelajar. Masukkan unsur yang mengejutkan, surprising. Memberi amaran tentang bahan yang akan diuji. Jadi kita tarik perhatian pelajar kita sebelum kita memulakan pembelajaran. Okay, supaya ada minat. Okay, yang kedua ialah ingatan jangka pendek. Bagaimana ataupun kita panggil sebagai ingatan kerja sebab kat sini dia merupakan satu transition daripada deria. Okay, yang mana maklumat yang di peringkat deria ni dia jadi jangka pendek. Dia masuk kepada jangka panjang. Ini yang bekerja. Banyak kerja berlaku di sini. So kita panggil ingatan kerja. So, apa yang berlaku bila masuk kepada ingatan kerja? Maklumat daripada deria tadi, okay, dia akan disimpan untuk beberapa saat. Dan maklumat tersebut, jumlah maklumat yang terhad untuk beberapa saat. Ia disimpan di sini. Okay, jadi di sini dia memegang pemikiran sedar dan maklumat yang digunakan secara aktif. Dan maksudnya apa yang berlaku kat sini ialah maklumat yang kita dapat daripada katakanlah dalam bilik darjah kita. Awal-awal set induksi itu dilakukan dan pelajar mempunyai persepsi yang sendiri ataupun fahaman yang tersendiri. Jadi bagaimana maklumat tersebut yang berlaku secara sedar dan maklumat tersebut digunakan secara aktif dalam minda ni. Okay? Dan juga storan ni ataupun storage ni berfungsi dengan rangsangan dan maklumat baharu daripada ingatan jangka panjang. Ingat lagi konsep skema tak dalam Piaget?
antara kucing dengan harimau. Ingat lagi? Ingat. Ingat. So, masih ingat lagi So, sesuatu maklumat tu yang baharu dalam skema dia ataupun yang tak pernah orang kata yang tak pernah diterima sebelum ni, kemungkinan besar akan disimpan dalam ingatan jangka panjang. Okey? Tapi dia akan diproses dulu di bahagian ni. Okey, dan juga maklumat ni boleh disimpan, okey, ataupun apa yang berlaku kat sini ialah proses latihan. Mengulangi maklumat untuk menyimpannya dalam ingatan kerja lebih lama. Okey, jadi proses yang dekat sini sebenarnya sangat-sangat penting untuk memastikan maklumat daripada yang diterima daripada diri ni boleh masuk ke dalam jangka masa panjang. Okey, contohnya macam pengalaman kawan kita tadi kan, Abdul Rahman, langgar lembu, tangan bahu patah. Jadi benda ni mungkin first time berlaku pada Abdul Rahman dan juga kita katakan benda tu berlaku secara sedar dan digunakan secara aktif, iaitu disebabkan oleh pengalaman dia sendiri alami. Jadi dia berlaku di minda jangka pendek dan ditukarkan kepada jangka panjang, dimasukkan ke sini. Okey, dan juga begitu juga latihan. Kenapa kita perlu buat latih to be kepada pelajar kita? Sebab kita nak melatih ingatan dia ataupun nak masukkan maklumat tu kepada jangka panjang. Jadi guru perlu belajar ataupun guru perlu memperuntukkan masa untuk latih to be semasa dalam kelas. Okey. So kapasiti maklumat yang boleh simpan kat sini antara 5 hingga 9 bit. Okey. Dan mostly bila kita katakan maklumat ni nak ditransfer ataupun apa yang berlaku di bahagian tengah ni sebenarnya ialah maklumat disusun ke dalam corak yang biasa untuk pelajar. Okey. Jadi elakkan juga maklumat yang berlebihan. Okey, boleh? Okey. Dan yang ketiga, perlu faham dalam memori kerja ni, okey, kita perlu nak memastikan maklumat tu boleh diproses oleh pelajar kita. Kita kena tahu dulu latar belakang pelajar kita sebelum menyampaikan maklumat yang baru. Contohnya, anda pernah dengar teori pemprosesan maklumat sebelum ni? Atau ini pertama kali mendengarnya? Pertama kali. Pertama kali tapi kita cerita juga pasal kita sampaikan dulu poin pasal MS Team ni. Kita bincang dulu tentang pembelajaran, pengalaman MS Team, betul tak? Betul. Jadi itu macam satu intro lah. Sebelum kita menyampaikan maklumat baru, kita kena tahu sejauh mana pelajar kita ada maklumat tersebut. Dia ada pengalaman tak? Kalau dia tak ada pengalaman, lagi susah untuk dia proses maklumat tu sebenarnya. Ataupun lagi susah dia nak belajar benda ni. Okey? Dan lagi satu aspek ialah kita ajar strategi. Macam mana nak menggunakan memori kerja dengan cakap. Okey, so itu apa yang boleh dilakukan dengan pelajar kita lah. Okey, so kita pergi pada ingatan jangka panjang. Okey, so tadi berkaitan dengan ingatan jangka pendek ataupun kita kata sebagai ingatan kerja. Dia bekerja untuk masukkan maklumat tu kepada jangka panjang. Okey, so komponen ingatan jangka panjang ni sebenarnya ialah komponen yang menyimpan maklumat dengan lebih lama. Macam tadilah kawan-kawan kita ada pelbagai pengalaman, maklumat tu dah ada dalam jangka panjang. So kita perlu lihat bahawa maklumat perlu disertakan dengan strategi pembelajaran. Okey, dan terbahagi kepada 3 bahagian lah. Ingatan jangka panjang terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama episodik. Okey, episodik ni maksudnya pengalaman yang disusun mengikut ruang masa atau peristiwa. Macam yang dah sebutkan tadi tu, itu adalah maklumat episodik atau ingatan episodik. Dia berlaku dalam episod yang tertentu. Episod saya langgar lembu. Episod saya pergi ke Singapura. Episod saya convocation. Itu adalah ingatan episodik. Dia berlaku dalam ruang dan juga masa peristiwa. Jadi dalam episodik ni ada 2 benda yang kita kena faham. Okey, dia melibatkan maklumat deria, okey, pengetahuan spesial, bahasa, emosi dan maklumat motor.
And bagaimana, katalah Abdul Rahman tadi kan, dia bagaimana dia peristiwa dia berlanggar dengan lembu tu. And apa pergerakan yang berlaku pada waktu tu. Okay. Ataupun memori, dan lagi satu kita sebut sebagai flashback memory. Kita translate terus flashback memory. Ataupun memori mental kilat. Dia secara macam, apa, kita macam lampu tu terbuka and kita nampak dengan jelas. Dan peristiwa tu tidak boleh dilupakan. Okay, saya nak tanya Syed. Ilya Haziq. Ya, saya betul. Masih ingat lagi tak peristiwa akad nikah dengan isteri baru-baru ni? Masih ingat tak? Masih jelas diingatan? Dia masih segar. Isteri pakai baju warna apa contohnya? Warna kebaya putih. Kebaya putih. Jadi nampak tak? Ini yang kita panggil sebagai memori mental kilat. Dan kita jelas dengan peristiwa tu dan kita tak boleh lupakan peristiwa tu. Okay, so ini adalah kita katakan sebagai ingatan episodik. Okay, yang kedua kita panggil sebagai ingatan semantik. Maklumat berbentuk deklaratif kita boleh terangkan dan disusun dalam rangkaian idea yang berkaitan. So ingat lagi, ini yang kita sebut berkaitan dengan skema lah. Kita kelompokkan kategori idea yang berkaitan. Kalau bunga apa? Dan kalau kereta yang jenis apa? Jenama apa dan sebagainya. Okey, dan juga kita ada ingatan prosedural. Mostly contohnya macam kita menggunakan keyboard. Anda semua pernah gunakan keyboard, betul tak? Masih lagi menggunakan keyboard kan? Betul. Boleh tak anda menaik di keyboard tanpa perlu melihat keyboard tersebut? Boleh. Okay. So itu salah satu bentuk ingatan prosedural. Kita melakukan sesuatu. Jadi kita dah tahu dah huruf tu ada dekat mana kan, automatically kita punya jari pun dah boleh tap kan dekat huruf apa yang kita nak. Jadi ini adalah ingatan prosedural. Okay, keyboard dan dia disimpan di bahagian otak yang berbeza daripada semantik dan episodik. Sebab apa? Prosedural ni dia adalah tentang operasional. Kita melakukan. Okay, contoh macam kita memandu kereta. Kali pertama memang susah kan, kita tak tahu mana satu brake, mana satu clutch. Dan gear pun hujung hayang juga kan nak masukkan gear. Tapi semakin lama kita semakin bagus dan itu telah masuk kepada ingatan prosedural kaedah dia. So bagaimana kita boleh meningkatkan ingatan jangka panjang kita? So sebagai seorang guru anda kena faham, okey, ataupun fikirkan strategi dan pelbagaikan variasi, pelbagaikan bentuk pengekalan, okey, pelbagai jenis maklumat Sebab apa kita kena pelbagaikan bentuk maklumat dan bagaimana dia dipersembahkan? Sebab sebenarnya bila maklumat pertama sampai kepada pelajar kita, dia mengalami penurunan yang pesat. Dia bukan maklumat tu masuk, dia akan terus masuk ke dalam ingatan kita. Bahkan maklumat tu akan decay, turun. Sebab tu ada benda yang kita tak ingat. Okey. Dan pengekalan dalam minggu pertama selepas arahan. So, maklumat yang disimpan antara 12 hingga 24 minggu selepas arahan mungkin kekal selama-lamanya. Okey, jadi nak test kita punya ingatan jangka panjang adalah selepas 3 bulan. Okay, yang seterusnya ialah pengekalan jangka panjang yang lebih besar dengan strategi pengajaran melibatkan pelajar secara aktif. Okay, so kalau kuliah tradisional ni mostly pengekalan dia rendah lah. Ini antaranya lah kan. Possibility untuk masuk ke ingatan jangka panjang tu rendah. Tapi kalau kita buat pelbagai aktiviti, contohnya role play, okay, field work, kerja lapangan, kan, macam contohnya kawan kita tadi pergi Singapura kan, tengok macam mana proses pengkuburan jenazah Islam di sana, dia akan lebih kekal lagi, lebih tinggi lagi dan masuk ke dalam ingatan jangka panjang dan juga pemprosesan aktif. Okey, boleh tak senaraikan dekat chat? Okey, apa lagi bentuk aktiviti yang kita boleh buat dengan pelajar kita? Okey, supaya dia memasuki
ingatan jangka panjang. Betul sekejap? Dalam masa 1 minit. Cuba fikir apa aktiviti kita boleh buat dengan pelajar kita berdasarkan strategi meningkatkan ingatan jangka panjang. Nak memastikan pelajar kekal aktif. Okey. Okey, teruskan. Okay, Ain Sakinah dah mulakan. Okay, yang lain, saya nak ada 70 respon dekat ruangan chat. Ataupun mungkin anda boleh ingat balik apa yang cikgu anda pernah lakukan sewaktu bilik darjah, sewaktu belajar dulu. Yang menyebabkan anda masih ingat aktiviti tersebut atau maklumat yang pernah anda pelajari. Okay, teruskan. So, dalam masa 10 saat, 10, 9, 8. Okay, teruskan. Siapa yang masih menulis? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Kita lihat sikit. So, aktiviti dia apa? Aktiviti berbentuk fizikal. Okey. Nyanyian, cerita, nota menjadi lagu, lakonan, video, tayangan video. Okey. Lawatan sambil belajar, aktiviti berbentuk fizikal. Okey, tadi dah. Hafalan guna kaedah akronim. Okey, belajar sambil bermain. Sambil buat gaya. Suruh jawab soalan di depan kelas. Pertandingan. Eksperimen. Okey. Oral speaking. Siti Hajar ada, Siti Hajar. Ya, saya doktor. Pernah sertai mana-mana pertandingan oral speaking ke? Masa sekolah rendah dululah. Jadi dari oral speaking tu banyak perkataan-perkataan baru yang dapat macam tu. So boleh ingat sampai sekarang lah. Okey. Saya nak tanya, kalau Dr. Hayati ada oral speaking tak? Apa dia? Tak jelas doktor. Kelas Dr. Hayati, setakat ni ada kelas ada oral speaking tak? Tak ada lagi. Tak ada ke? Alhamdulillah. Dulu waktu kelas Dr. Hayati, sebab kelas saya dengan Dr. Hayati ni selalu pagi lah kan. Pagi Dr. Hayati memang pukul 8.11, saya 11.1. Yang kita buat kelas secara fizikal, pelajar yang lambat dia kena oral speaking tau. Dalam kelas Dr. Hayati ni. Beruntung anda kelas online. Kalau tak mungkin ada yang buat oral speaking depan kelas. Okay, so itu antara lah. Okay, jadi poin dia kat sini lah, semakin aktif pelajar dalam pembelajaran tu ataupun semakin aktif ataupun orang kata semakin menarik aktiviti yang kita buat dengan pelajar, kita bagi pengalaman pada dia, semakin orang kata semakin tinggi maklumat tersebut akan pergi ke ingatan jangka panjang. Okay, so boleh ambil lah maklumat daripada kawan-kawan kita ni. Nanti mungkin anda perlukan aktiviti ni waktu anda mengajar nanti. Boleh? Boleh. Okay. Saya just nak share lah baru ni saya supervise pelajar secara online. Tapi kali ni dia buka Google Meet tu, yang dia dalam bilik darjah lah kan, pelajar yang cohort 6.
So diceritakan dalam kelas dia ada seorang pelajar autism. Dan dia mengajar ni kelas yang paling belakang sekali. Dan dia dah pesan seminggu awal kepada pelajar tu untuk bawa pensel warna. Sedangkan nak belajar subjek pendidikan Islam. So apa yang berlaku ialah cikgu lain cerita pada dia. And dia tanya, apa pelajar tu cerita pada cikgu tu yang ustaz suruh bawa pensel warna. Mungkin ada pertandingan mewarna agaknya. Tapi sebenarnya benda tu menimbulkan minat dan readiness pelajar untuk belajar. Sebab aktiviti yang dia buat dalam kelas tersebut, ni kelas belakang dia buat aktiviti mewarna peta minda yang bersesuaian lah dengan tahap kefahaman pelajar tu sendiri. So ini antara perkara lah yang mana sebelum ada aktiviti pun pelajar dah ada minat untuk belajar. Okey, so setakat ni jelas tentang ingatan jaga tentang teori pemprosesan maklumat. Jelas. Nak break dulu ke? Kita break sekejap dalam 3 minit boleh? Boleh doktor. Boleh Doktor. Okey, so kita break dulu 3 minit. Okey, 3 minit. Boleh kita mula? Boleh doktor.
Okey. Ataupun tuliskan satu pengajaran yang anda dapat daripada teori tadi. Okey, dalam masa 1 minit. Doktor, suara kurang jelas doktor. Suara doktor. Okey, boleh dengar sekarang? Boleh doktor. Okey. Cuba tuliskan di ruangan chat satu pengajaran yang anda dapat daripada teori yang kita bincangkan tadi. Okay, ataupun mungkin ada soalan yang bermain di fikiran tentang teori tersebut pun boleh tuliskan. Okay, jelas tak? Jelas doktor. Okey, saya tuliskan ya. Saya tulis kat sini. Okay. Okey, atau boleh tak seorang kongsikan? Saya panggil Aula. Ya doktor. Okey, kongsikan satu pengajaran daripada teori yang kita bincangkan tadi. Maksud doktor teori yang macam pengetahuan apa semua tu ya doktor? Yang Sebagai guru, deklaratif apa semua yang tu. Aula faham? Okey. Kalau contoh yang macam kalau pengetahuan tadi dia menekankan kepada konsep dan juga lebih kepada kebolehan kognitif kan doktor? Seperti penyelesaian masalah, betul doktor? Okey, betul. Betul kan doktor? Okey. Lepas tu kalau soalan doktor tadi berbalik kepada apa yang faham tentang teori yang pasal. Okey. Yang saya faham tentang kalau pengetahuan ni maksudnya maksudnya yang macam contoh melalui kaedah syarahan, perbincangan dan penulisan. Macam tu lah doktor. Lepas tu macam dia lebih macam contoh yang macam doktor bagi tadi lah tayamum kan. Contoh tajuk tayamum. Lepas tu guru tu memberi syarahan ataupun membuat perbincangan dengan murid ataupun murid bersama guru dan juga murid sesama murid tentang macam mana kaedah yang sesuai. Bukan maksudnya macam mungkin maksudnya
cara macam mana kita nak aplikasi tayamum tu. Sampai dah Doktor. Okey, Aula. Terima kasih banyak. Ya. So dia bahagian pengetahuan lah kan? Okey. Ya, Mungkin lagi Doktor. seorang. Kita jemput Akila. Akila Zulkifli. Nur Akila Zulkifli. Ada tak? Itu my problem. Baslin ada, Baslin. Siti Nur Ain. Siti Nur Ain ada. Semua orang okey tak? Okay, suara saya tak jelas. Jelas Doktor. Ya. Okey, tak apa. So setakat ni jelas tak suara saya? Jelas Doktor. Jelas Doktor. Jelas kan? Okey. So misal kata Aula bagi maklumat tadi. Okey, mungkin ada dalam pemikiran kita soalan seperti contohnya tepat ke maklumat yang Aula berikan? Contoh ataupun berkait tak dengan teori yang kita bincangkan tadi. So bila ada soalan-soalan macam ni, ini yang kita akan kaitkan dengan satu part iaitu metakognitif tak keluar part. Okey. Atau metakognisi. So apa tu metakognitif? Metakognitif ni ialah satu pengetahuan tentang bagaimana kita berfikir tentang pemikiran. Okey, jelas tak? Nampak tak di skrin? Baru naik Doktor. Jelas je. Kurang jelas. Tapi di skrin keluar tak? Keluar Doktor. Okey. So dia adalah tentang pengetahuan tentang pemikiran kita. Apa yang berlaku dalam pemikiran kita. Contohnya macam Aula ceritakan tadi apa yang dia faham tentang yang kita pelajari berkaitan dengan teori tu. Okey, jadi mungkin akan timbul pertanyaan. Contohnya timbul pertanyaan di dalam fikiran kita tentang adakah maklumat tersebut tepat kan? Ataupun orang kata maklumat tersebut berkait dengan teori yang kita bincangkan dan sebagainya. So ini adalah satu peringkat yang kita panggil sebagai higher order knowledge. Okay, about your own thinking. Nak katakan secara mudah, anda sedar apa yang anda fikirkan. Boleh? Jelas? Jelas. Jelas Doktor. Jelas Doktor. Okay. So di sini, you need to using this knowledge to manage, metakognitif ni, bila anda sedar apa yang anda fikirkan, anda boleh membantu diri anda untuk mengurus the cognitive process, such as comprehension, problem solving. Jadi bila anda ada persoalan tentang apa yang kawan kita bincangkan tadi, atau apa yang saya bagi tahu tadi, itu akan membantu anda untuk lebih sebenarnya memahami ataupun menyelesaikan masalah. Okay, so metakognitif sebenarnya membantu kita menyelesaikan banyak perkara lah ataupun meningkatkan kefahaman kita tentang suatu perkara. So the effective use of basic cognitive process is fundamental part
of learning or performing tasks. Okay, so student awareness and ability to adapt and monitor the cognitive process. Okay, so ini adalah perkara yang sangat asas lah Okay, perkara yang sangat fundamental. Bila ada proses pemikiran, okay, dia akan bantu kita dari segi pembelajaran dan juga performing tasks. Contohnya macam kita katakanlah tentang contoh tayamum tadi kan. Jadi mungkin ada persoalan bagaimana nak melakukan tayamum dengan betul. Dan bagaimana kita nak pastikan debu tanah tu secukupnya untuk kita menyapu tangan dan juga muka. Jadi dia berkait dengan pemikiran kita. So bila kita ada pemikiran sedemikian dan kita berusaha untuk menyelesaikan, untuk mendapatkan maklumat dan kefahaman, itu adalah metakognitif. Okay. So sedikit kajian tentang metakognitif ni dan bagaimana dia bermula. Okay, permulaan ni ialah berkaitan dengan kajian tentang aktiviti membaca. Okay. Kajian tentang membaca ni apa yang ditekankan ialah bagaimana kita monitor, okay, and control in the reading comprehension process. Okay. So metakognitif sangat ataupun kita kata proses pemikiran ni membantu kita untuk monitor dan kontrol kefahaman pembacaan kita. Yang kedua dia berkait dengan kajian berkait dengan ingatan atau memori. It's about how we monitor the contents of our memories. Apa yang kita letak dalam pemikiran kita atau ingatan kita. Kemudian John Flavel pada 1970, okay, kajian dia ialah tentang children's knowledge and control of their memory process. Okay, dan yang terakhir, okay, ialah tentang central executive. Okay, bagaimana berlakunya kawalan kepada proses pemikiran yang asas. Kefahaman dan ingatan ataupun analisis dan penyelesaian masalah dan sebagainya. So ini adalah metakognitif, fasa dalam metakognitif. Boleh nampak? Boleh. Okay. Sebutkan yang pertama ni apa? Learning. Yang kedua? Monitoring. Yang kedua? Monitoring. Ketiga? Evaluation. Okay. Yang apa? Apa doktor? Yang di tengah ni apa dia? Reflection. Okay, so ini adalah fasa-fasa yang terlibat dalam metakognitif. Contohnya bila kita ada satu persoalan tentang bagaimana melaksanakan tayamum atau pelajar kita tanya, bagaimana melaksanakan tayamum? Okay. Okay, apa yang berlaku ialah yang pertama is about planning. Okay, merancang. Okay, pada siapa yang kita nak tanya atau pada siapa kita nak dapatkan maklumat. Okay, it's about think about the learning goals. Okay, that was set and consider and how they will approach the tasks and which strategies to use. Okay, so selalunya kalau kita nak gunakan metakognitif dalam pembelajaran, guru kena tahu tentang apa objektif pembelajaran tersebut. Okay, merancang apa strategi dia. Okay, apa kaedah dia, apa aktiviti dia. Kemudian yang kedua ialah monitoring. Okay, kalau macam bagaimana melaksanakan tayamum ni, dia tanya dengan guru kan, dan dia melakukan aktiviti tayamum tu, dia sendiri monitor atau selia and adakah kaedah yang dilakukan tu betul. Buat latihan berulang kali dan sebagainya. So implement the plan and monitor the progress in order to achieve learning goals. Okay. Dan yang ketiga ialah evaluation. Okay. Maksudnya kita menilai balik. Adakah berjaya misi ni? Okay. Misi kita nak melaksanakan tayamum ni adakah berjaya? Okay. How successful the strategy to achieve the learning goals? Okay. Dan yang last sekali ialah refleksi. Okay. Refleksi ni muhasabah lah. Muhasabah balik apa yang kita lakukan ataupun pembelajaran aktiviti yang kita rancang, monitor dan kita nilai balik. So it is fundamental part. Okay, and it's about self-question throughout the process. Okay, maksudnya dia bukan muhasabah tu berlaku selepas pembelajaran selesai ataupun selepas mencapai misi ni. Tapi sepanjang proses ni berlaku reflection. Sebab tu reflection ni diletakkan di tengah-tengah. Sebab waktu monitor perlu reflection. Okay,
sejauh mana dia boleh achieve learning goals. Atau sewaktu evaluation, kenapa kita perlu reflection supaya kita tahu sama ada benda tersebut dicapai ataupun tidak. Kalau tak dicapai, kenapa? Okay, so it's about reflection. Okay, so bagi learners yang menggunakan metakognitif, dia akan ada beberapa peringkat. Yang pertama ialah tacit learners. Okay, ini mostly dia tak berapa menggunakan metakognitif ni lah, atau dia unaware of their metacognitive knowledge and then tak fikirkan what is the strategies. Yang kedua, mungkin kita akan ada pelajar yang aware learners. Okay, they know some kind of thinking process, okay, how to generate ideas, find evidence, but thinking not deliberately or planned. And lastly, the third one is strategic learners. Okay, yang ni dia advance sikit lah. Dia menggunakan metakognitif dia. Okay, maksudnya dia rancang, dia boleh selesaikan masalah, dia tahu buat keputusan dan dia boleh apply strategi tu dalam pembelajaran. Dan yang paling tinggi lah reflective learners. So setiap apa yang dia buat, dia akan fikir dulu. And dia akan tahu apa kesan, apa efek dia, ataupun apa yang bagus, apa yang tidak, dan kaedah mana yang digunakan. Dan dia akan reflect upon dia learning. Sama ada dia memahami ataupun tidak apa yang dia pelajari. And consider the success or unsuccessful strategies and revising appropriately. Okay, so ini antara peringkat-peringkat individu ataupun pelajar yang menggunakan metakognitif. Persoalan saya yang tak perlu dijawab ialah anda pelajar yang mana? Adakah anda tacit, aware, strategic ataupun reflective? Okay, so antara cara untuk kita meningkatkan atau menggunakan strategi metakognitif dalam bilik darjah, pertama cikgu kena tunjukkan modeling the metakognitif. Kan, banyakkan bersoal, kan, tanya persoalan yang boleh menimbulkan refleksi pada diri pelajar. Dan yang kedua, reflective journal. Masing-masing dah tahu buat RPH betul tak? Dr. Hayati dah ajar RPH kan? Dr. Fatihah juga, betul tak? Betul. 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 Apa bahagian terakhir dalam RPH? Refleksi. Sebab refleksi. Jadi kat situ sebenarnya sangat penting. Itu salah satu metakognitif strategis dalam pengajaran. Cikgu kena buat refleksi apa yang dia ajar pada pelajar dia. Dan adakah berjaya strategi yang digunakan, kaedah penyoalan kita tu bagus ataupun tidak, kan? Dan berapa ramai pelajar yang faham tentang perbincangan topik tersebut. So ini salah satu cara daripada metakognitif. Kita buat reflective journal, kita fikir kan cara kaedah kita berjaya ataupun tidak. Antara lain kita boleh gunakan learning techniques seperti mnemonics ataupun say out aloud. Kita tanya, kita beside of kita ada idea tu dalam pemikiran kita, kita nyatakan atau kita ceritakan pada orang lain, atau kita this is what we call it, think aloud atau say aloud, talk aloud lah. Think or talk aloud. Kita bagi tahulah kan apa yang kita fikir. Okay, yang keempat ialah beri feedback kepada pelajar kita. Okay, effective feedback on what they have done and how they could improve it. Okay, cuba guess the keywords plus. Terbalik R dengan D. BFF ni apa? What is BFF? Takkan tak tahu. Ini perkataan zaman sekarang ni. BFF ni apa? Best friend forever. Best friend forever? Best friend forever. Vivi and you? Budak baru nak Budak baru nak up. Budak baru nak Budak baru nak up. Budak baru nak up. SMS. SMS tu apa? Sistem menghantar. Tak tahu. Apa dia? Message. Short message system. Okay. Okay, so this is SMS zaman dulu lah. Sambado ni apa?
Tak Tak tahu. pernah dengar. Apa dia? Tak tahu. Sambado apa? Sambado? Macam sambal belada. Sambal belada lah kan. Okay, last sekali 25 Rasul. Raihan, apa yang termain dalam fikiran masing-masing? Lagu. Lagu Raihan. Lagu 25 Rasul kan. Okay, so ni antaranya yang kita sebut sebagai satu teknik dalam metakognitif iaitu an akronim. Okay, akronim ni hasil disebabkan oleh kita memproses maklumat ataupun idea yang ada di sekeliling kita dan kita come out dengan akronim untuk memudahkan kita memahami topik ataupun sesuatu perkara lah ya. So ini antara strategi boleh digunakan dalam pembelajaran. Okay, so selain daripada itu kita boleh guna KWL chart. Okay, sebab what do I know, what do I want to know and what did I learn. Ini pun salah satu bentuk metakognitif Okay, ni anekdot lah. Okay, setakat ni jelas tak? Boleh semua? Boleh Doktor. Boleh. Okay. So saya perkenalkan anda satu cara dalam metakognitif tentang reciprocal teaching. Okay, satu strategi yang dah diguna pakai ataupun dah lama ada kan, dia dipanggil sebagai reciprocal teaching ataupun pengajaran secara bersalingan. Okay, so apa yang berlaku dalam reciprocal teaching ni, dia adalah satu bentuk support, okay, a scaffolded or supported discussion technique, okay, that incorporate form and strategy to comprehend text. Okay, dalam reciprocal teaching ni kita ada juga reciprocal reading. Contohnya anda sebagai guru, okay, ada 5 orang pelajar. 1, 2, 3, 4 membacakan kisah Nabi, kisah Rasul. Okey, dan daripada kisah ni anda tak membacanya daripada awal sampai akhir. Tapi caranya ialah anda membaca satu perenggan. Bagi permulaan dan anda memberi soalan kepada pelajar. Okey. Okey, ataupun membuat predicting. Agakan atau jangkaan. Okey, apa agaknya yang Rasul buat terhadap orang sekian-sekian. Okey. So kita memberi maklum balas kepada pelajar kita kan, meminta mereka membuat agakan. Okey. And then another technique is questioning. Okey. Questioning about the selection and kenapa dia membuat pilihan ataupun agakan tersebut. And then you clarify. Okay, address confusing parts and answer the questions. Dan lastly, use summarizing. Okay, membuat kesimpulan. So, kita highlight the key ideas. So, ini antara teknik yang boleh digunakan okay, untuk meningkatkan kefahaman pelajar terhadap satu topik atau pembelajaran. Boleh menggunakan kaedah membaca dengan pelajar ataupun bercerita dengan pelajar. Boleh? Boleh setakat ni? Boleh Doktor. Boleh. Okey. Cuma bahagian questioning ni, okey, apa yang kita tanya kepada pelajar kita ialah yang pertama, apa part yang tak clear dalam kisah tu ataupun pembacaan tu. Yang kedua, apa yang menyebabkan dia keliru dengan maklumat tu. Okey. Dan yang ketiga, okey, mewujudkan hubungan dengan konsep yang telah dipelajari. Okey, so ini antaranya lah. Contohnya macam kisah, katalah kisah Nabi Isa ke? Bukan Nabi Isa. Saya tengah ingat Nabi yang mana tu, dia menolong anak Nabi yang lain tu. Ingat tak? Ingat tak dalam Al-Quran ada kisah tu? Kisah Nabi siapa? Musa ke Doktor? Nabi Isa kan? Musa. Ya? Musa, tak silap saya. Nabi Musa. Kisah Nabi Musa.
kan. Dia lari ke suatu kawasan and then dia bertemu dengan anak Nabi siapa? Lupalah saya. Subhanallah. Yaakob tak silap. Nabi Yaakob Nabi Syuaib kalau tak silap. Nabi Syuaib. Syuaib. Siapa? Nabi Syuaib. Nabi Syuaib. Saya tu ingat cerita ni sebab apa? Dulu waktu saya Dajana masuk pertanian cerita tentang ni lah. Sebab nak kata elemen membantu kan. Elemen membantu atau memberi pertolongan kepada orang yang lemah. Nabi Musa memberi bantuan kepada puteri Nabi Syuaib kan, untuk mengangkat air daripada telaga. So macam ni kita nak connect this concept dengan apa yang dia telah pelajari lah. Ataupun macam ni kita nak pelajar kita apply dalam kehidupan seharian tentang konsep memberi pertolongan ni. So kita minta dia terangkan lah dalam kehidupan dia apa yang dia boleh lakukan ya. So itu question-question yang kita boleh tanya kepada pelajar kita. Okay, so dari segi peperiksaan apa yang kita boleh buat ialah yang pertama sediakan worksheet ataupun reflective question. Contohnya selepas menjawab peperiksaan tu apa yang dia fikir tentang soalan-soalan tersebut. Okay. So exam rappers juga sangat penting untuk review one performance in test or exam. And lastly, exam rappers very important. Maksudnya kita rap exam before or after receive result or feedback. Maksudnya sebelum peperiksaan kita dah tanya pelajar and apa yang dia jangkakan, apa yang dia expect dan sebagainya. Begitu juga selepas peperiksaan. Okay, apa feedback dia terhadap soalan-soalan yang diberikan, kemampuan dia, so dia macam reflektif sikit lah. So ini antara teknik dalam meta kognitif juga yang boleh kita gunakan dalam pengajaran nanti. Okay, so yang ni saya akan skip untuk problem solving. Nanti saya akan kongsikan slide ni. Okay, sebab mostly kita dah pelajari tentang problem solving process kan. Tingkatan 3 ada dalam buku teks kemahiran hidup cuma ada beberapa teknik yang boleh anda lihat nanti. Satunya algoritma dan menyelesaikan masalah menggunakan algoritma. Okay. Atau lagi satu menggunakan kaedah heuristik. Okay, so nanti saya akan minta anda baca lah dan saya akan tanya minggu depan So ada tim kat sini Tower of Hanoi dan Eric. Okay. So kita pergi pada part yang terakhir boleh? Boleh doktor. Boleh doktor. Boleh Okay, boleh nampak tak gambar ni? Boleh. Boleh? Boleh nampak mana tadi? Sorry. Ini tahu fun. Okay, apa yang kita boleh faham daripada gambar ni? Boleh tak buat kesimpulan? Cuba tulis kat ruangan chat. Dalam 1 minit, apa yang anda boleh simpulkan daripada gambar ni? Doktor tak naik gambar. Tak nampak gambar doktor. Sorry. Okay, nampak? Doktor nampak gambar. Tak ada doktor. Doktor dia lambat sikit kot, tak nampak. Oh, lambat sikit. Okay, tak apa, take time. Okay, dah nampak dah gambarnya? Mungkin line tak berapa bagus kat sini. Belum lagi. Belum nampak. Belum lagi. Nampak ruangan chat. Sekejap saya cuba. Saya cuba lagi sekali presenting. Share screen. Start now. Okay, boleh nampak? Nampak. Okay. Ni boleh nampak. Okay, alhamdulillah. Okay, dalam masa 1 minit cuba simpulkan gambar yang anda nampak ni dekat ruangan chat.
Okay. Boleh? Ada kesimpulan tak? Apa yang anda faham? Saya tengok. Okay, dah post kat chat. Sebab kat saya punya tak keluar pula. Saya cuba tengok cerita ni. Okay, apa yang anda dapat? Apa yang boleh anda simpulkan daripada gambar ni? Lambat sikit Okay, so semua orang mempunyai kelebihan yang berbeza. Okay, lagi? Teruskan. Okay, teruskan. Kita tak cuba, kita tak tahu apa kelebihan kita ada. Okay, lagi? Okay, lagi? Melalui ciri fizikal kita mampu buat pelbagai aktiviti. Okay? Lagi? Yang lain mana? Boleh respon? Kalau kita tak ada kemahiran, kita tak akan sertai aktiviti berkaitan. Okay, bagus. Lagi? So, dah tuliskan kesimpulan anda. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Kepercayaan seseorang itu dari langkah yang berbeza. So, setiap orang punya potensi diri. Okey, kemampuan yang ada membolehkan kita terlibat aktiviti yang berkaitan. Kemahiran berdasarkan kemampuan. Kurang kemahiran menyebabkan kita kurang keyakinan. Okey, seorang yang minat dalam sukan yang dia minati. Okey, kemahiran diperlukan untuk menyertai suatu sukan. Okey, so mostly kalau kita nampak ni dia berkaitan dengan kemahiran, betul tak? Betul? Jangan banding-banding tahap anak murid. Okey. Cuba lihat yang ni. If you can catch, run and jump, one take in soccer, basketball and other things lah. If you can do another thing, you cannot take part in other things. Isu dekat sini ialah ini adalah benda asas yang perlu dikuasai. Jadi nak melaksanakan atau melakukan aktiviti lain, anda kena ada kemahiran ni, betul tak? Betul. Betul? Di mana kau kita sebut ni? Okay. So, apa yang kita nak buat ataupun apa yang nak transfer of learning? Perpindahan pembelajaran. Apa kaitan dengan gambar ni tadi? Dia adalah berkaitan dengan kemahiran yang diperoleh ini boleh dipindahkan kepada aktiviti yang lain. Kita memindahkan ilmu ataupun memindahkan pembelajaran kita dalam bentuk yang berbeza. Sebab tu penting pembelajaran asas ataupun pengetahuan asas. So, apa maksud transfer? Transfer bermaksud ataupun perpindahan berlaku bila individu apply previous experience and knowledge to a new situation. Maksudnya bila anda menggunakan maklumat, kemahiran sedia ada kepada satu keadaan yang baru. Contohnya anda tak pernah main bola sepak, tapi anda boleh menendang. Okey, anda join bola sepak. Okey. So itu bermaksud perpindahan pembelajaran ataupun perpindahan maklumat tu berlaku.
Okay, so perpindahan juga mempengaruhi, okay, ataupun dipengaruhi oleh previously learned material or new material. Okay, dia boleh jadi automatic transfer ataupun automatic transfer of highly practiced skill. Okay, jadi kalau misalkan kita menggunakan aktiviti yang memerlukan kemahiran tinggi, okay, contohnya seperti katalah aktiviti berkuda, jadi mungkin tak ada, ataupun yang kita tahu ialah sebelum kita melakukan aktiviti berkuda tu ialah kita boleh buat aktiviti yang lain lah, contohnya menaiki basikal. And adakah dia sama macam menaiki kuda? Mesti ada perbezaan sedikit kan. Okay, how to balance yourself dan sebagainya. So itu bila kita boleh buat, okay, terutama yang melibatkan high skill, dia merupakan satu perpindahan. So dalam many views of transfer, banyak pandangan tentang perpindahan. Sama ada yang pertama dia berlaku secara automatis, okay, dia boleh guna terus skill tu dalam kehidupan seharian dia, okay, ataupun dia jadi thoughtful transfer to new situation. So you need to arrive at creative solution of problem. Ini yang berlaku pada MS Scheme. Bila pelajar pertama kali menggunakan MS Scheme, okay, anda tak ada pengalaman atau tak ada maklumat yang tak pernah didedahkan, okay, dia akan menjadi sukar sebab benda tu baru. Jadi kena ada penyelesaian yang kreatif kepada masalah tersebut. So dia involve mindful abstraction. Okay, dia berfikir dalam minda dia, membayangkan. To consider application of new learning beyond one specific problem or situation. Okay, boleh nampak type of transfer kat sini? Boleh. Boleh. Boleh doktor. Okay, nombor 1 apa dia? Near transfer. Near transfer. Near transfer. So near transfer ni adalah perpindahan yang mudah lah, ataupun dekat. Kan? Maksudnya aktiviti yang kita nak buat sama dengan aktiviti yang kita akan cuba. Contohnya aktiviti melukis. Melukis, betul macam kita melukis di atas selai kertas, dan kertas A4 lah kata, dan kita melukis di atas tab. Sama tak kaedahnya? Sama tak kelas? Sekali lagi doktor. Melukis di atas selai kertas A4 dan melukis di atas tablet. Sama tak? Kaedah melukis sama tak? Sama. Sama kan? Penggunaan. So ini kita namakan dia sebagai near transfer. Dia tak susah, mudah. And it's similar to initial learning. Kaedah melukis yang sama kita gunakan di atas medium yang berbeza. Okay, yang kedua, file transfer. Ini dalam keadaan situasi yang sangat berbeza lah. Okay, different from initial learning situation. Okay, contoh file transfer apa dia? Belajar Kalau ambil bersemuka, contoh belajar melukis. online. Belajar bersemuka, belajar online. So it's a file transfer. Sebab different learning situation. Bagus. Okay. Low road. Apa yang berlaku dengan low road ni? Almost unconsciously transfer to new situation. Kenapa dia jadi unconsciously? Secara tak sedar. Berlakunya perpindahan maklumat dalam situasi baru. Daripada tak pernah duduk asrama, lepas tu bila tinggal waktu sekolah rendah tu masuk sekolah menengah masuk asrama. Okay, so boleh dikatakan begitu, tapi yang tu dia akan jadi satu benda yang mungkin high road juga. Low road ni ialah satu keadaan di mana yang perpindahan maklumat tu berlaku dengan mudah dan tanpa kita sedar. Contohnya kita membawa kereta manual, manual kancil, auto senang sikit. Katalah auto Proton Saga dengan auto Proton Persona.
Apa yang akan berlaku kalau kita bawa kereta auto proton saga kepada auto proton pesona? Boleh bawa. Cara pengendalian dia sama ke ataupun tidak? Boleh berlaku tak? Boleh bawa tak? Sama. Sama kan? Boleh. Okey, boleh. Jadi perbezaan ni tidak terlalu besar dan dia berlaku secara auto ataupun unconsciously dia boleh berlaku secara tak sedar. Okay. Dialysis is high road. High road ni is conscious and effortful. Contoh macam kawan kita sebut tak pernah duduk asrama, masuk asrama. Duduk rumah kan. Okay. Dengan duduk asrama. So bila masuk ke asrama mungkin situasi atau suasana yang baru. Okay, dan memerlukan effort yang lebih. Okay, so ini yang berlaku Atau misalnya kita belajar, kan? Belajar katakanlah matematik tambahan. Siapa pernah ambil matematik tambahan tak? Pernah. Apa pengalaman anda belajar matematik tambahan? Susah. Pecah kepala. Susah. Dia mencabar lah sebab benda tu tak pernah kita mungkin ada maklumat matematik asas. Tapi maklumat matematik tambahan ni lebih luas dan lebih kompleks lagi. Jadi di situ dia memerlukan keadaan yang conscious dan juga effort. Jadi dia sukar high road, laluan tinggi. Okay. Anyam kertas sama tak dengan anyam ketupat? Sama. Tak sama. Tak sama. Ni high road ke, low road ke, far transfer, near transfer? Far Transfer kot. Far transfer. Dan boleh jadi it's a far transfer. Betul tak? From initial learning situation it's a far transfer. Okay, tapi dia tak jadi high road lah. Sebab masih menggunakan kaedah yang sama. Okay, flying a car. Kalau daripada kereta Pro 2 Alfa ni pada kereta drone, agaknya ni jenis apa transfer dia? High road. High road transfer. Ni high road transfer sebab perlu effort and very conscious lah nak naik kereta drone. Okay, so kelas rasanya ni mungkin tinggal berapa slide je ni. Okay, so teaching for positive transfer. Okay, so guru kena tahulah kita nak promosi sebenarnya for positive transfer. Okay, problem. Okay, most of the time kita mengalami masalah sebab situated learning tied to one situation. Dia tidak berlaku perpindahan. Bila tak berlaku perpindahan ni maksudnya kat situ mungkin pelajar kita tak faham. Kenapa pelajar kita tak faham? Dia terikat dengan masalah yang lama, situasi yang lama, maklumat yang lama. Jadi dia tak boleh nak transfer maklumat tu So itu yang boleh menyebabkan negative transfer. Dan yang berlaku apabila proses penyelesaian masalah tersebut when the process of solving an earlier problems makes later problem harder to solve. Apa yang dipelajari sebelum ni tak menyelesaikan pun apa yang berlaku pada kemudian hari lah. Okay, ataupun apa yang dipelajari dalam kelas mungkin tak menyelesaikan masalah yang didapat dalam peperiksaan. Jadi boleh jadi negative transfer. Dia punya jawapan tu sangat-sangat berbeza, tak sama macam apa yang dipelajari. Okay, dan positive transfer ni ialah berlaku bila kita boleh menyelesaikan masalah tu. Yang pertama tu menyelesaikan masalah yang seterusnya. Dia menyebabkan pembelajaran lebih mudah. Okay, bukan menjadi lebih susah. Okay, so what is word learning? Pembelajaran yang berbaloi lah ataupun bagus. Okay, apabila berlaku specific transfer of basic skill, okay, boleh berlaku kemahiran sas yang mudah lah, yang pengetahuan membaca, menulis, bercakap dan juga berlakunya perpindahan, macam mana application. Ini yang kita sebut aplikasi kan, tahap aplikasi. Okay, formula, prinsipal, okay, ataupun pengurusan diri.
pengurusan masa dan sebagainya. Okey. Jelas tak setakat ni? Jelas. Okey, nampak muka Min mati kat sini. Nampak. Kalau kita tak menguasai Min mati, boleh tak kita apa ni orang kata membaca Al-Quran dengan tajwid yang betul kan? Okey? Ataupun hukum mad wajib. Apa beza antara wa'lamu annakum dengan bari ummin? Ni hukum mad Majais apa? dan mat wajib. Ni mana satu mad jaiz? Yang atas. Mad jaiz atas. Ni mad wajib kan? Ya. Okey. So kalau anda boleh membezakan ni ataupun pelajar kita boleh membezakan antara dua ni, itu bermaksud positive transfer berlaku. Tapi kalau misalnya kata kita masih confused dan kita tak boleh selesaikan hukum tajwid ni, maksudnya perpindahan tu tak berlaku dengan baik ataupun dia berlaku negative transfer. Okey, boleh faham contoh tu? Boleh. Okey. So apa yang penting guru kena support transfer transfer proses ataupun perpindahan tu supaya dia boleh berlaku. Okey, yang pertama practice skill past point of mastery kan. Belajar tu maksudnya sehingga dia boleh menguasai atau kita ajar pelajar kita menguasai maklumat ataupun kemahiran. Okey, guru kena aktif involve dalam pendidikan atau proses pembelajaran. Okay, and create powerful, authentic teaching learning environment. Dalam bilik belajar, kalau tadi kan kita selalu nampak lah kan, berkaitan dengan haji ni, cikgu selalu bawa ataupun buat model, kan, model Kaabah. Ini authentic teaching learning environment. Okay. So, chapter 3 stages ni tak apa pun. Okay. So, kelas, saya rasa hingga sini saja kelas kita. Okay, so saya nak anda tuliskan kat ruangan chat apa yang anda pelajari hari ni. Apa yang anda dapat. Sebagai seorang guru, apa yang anda dapat daripada perbincangan kita. Apa yang guru patut buat. Boleh? Okay, dalam masa 10 saat, tuliskan apa yang kita pelajari hari ni. Okay, thank you Aina. Okay, teruskan yang lain. Okay, ada ni. Okay, teruskan. Okay, lagi apa dia? Apa yang anda dapat hari ni? Boleh anda faham kenapa kita tak biasa dengan MS Team sekarang? Saya nak panggil Haziq. Haziq, kelas. Haziq. Muhammad Haziq. Ya, saya doktor. Cuba share kenapa kita rasa susah dengan MS Team berdasarkan apa yang kita bincangkan hari ni. Kenapa susah doktor? Saya jawab tak persoalan tu? Dia lebih kepada ni lah sebab apa yang dapat tadi kerana untuk dalam contohlah proses pembelajaran ni kan,
Kita kata tadi macam dikawal pembelajaran ni dikawal oleh pelajar itu sendiri. Kemudian yang nak menunjukkan bahawa sesuatu benda tu penting ataupun tak penting, yang boleh membuatkan dia boleh menyimpan maklumat tu dengan secara kekal ataupun tidak kekal. Macam tu Doktor. Okey. Lagi satu, apa yang kita tengah pelajari ni ataupun apa yang berlaku sekarang ni, dia proses apa? Belajar untuk MS Team ni, file transfer ke, high road ke, low road ke, near transfer? Pada Aziz sendiri. Kejap ya Doktor. Saya rasa near kot Doktor. Near. Pada Aziz mungkin near. Okey. Ataupun kalau misalnya Kalau masih kata dari rasa segi sukar, ikut PDPR ataupun apa dia? Kalau dari segi PDPR bersemuka tu mungkin macam tadi contoh kita file transfer. Tapi kalau dari segi kesamaan tu mungkin dia adalah dari segi nak membuat meeting apa semua tu mungkin samalah dengan dengan orang panggil Google Classroom ataupun Gmeet ke dari segi nak. Cuma dia lebih banyak kepada kelas-kelas untuk ni lah. Betul ke Doktor? So maksudnya macam kita gunakan Google Meet and then guna MS Team ni, so boleh jadi dia ni transfer lah tapi dia boleh jadi, satu aspek lagi boleh jadi high road juga memerlukan effort and conscious dalam menguruskan kita punya sistem ni Okey, terima kasih Aziz. Baik, sama Doktor. Okey kelas. So, saya dah tengok dah apa yang dah dapat hari ni. Terima kasih banyak-banyak. Okey. So saya rasa saya akan stop kat sini sebab orang pun dah nak solat dah ni. So insyaAllah nanti kita jumpa lagi. Kita tangguh kelas kita dengan tasbih kafarah dan suratul Nas. Okey semua. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih banyak Doktor. Terima kasih Doktor. Sama-sama. Terima kasih Doktor. Assalamualaikum. Okey. Maaf salah silap Doktor. Okey, tak ada masalah. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum.